Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap anak-anak murid cikgu semua sihat walafiat. Jangan jalan merata-rata, duduk kat rumah, okey. Jadi untuk hari ini PDPR kita adalah secara offline. Cikgu ada sediakan video, cikgu ada sediakan latihan. Jadi cikgu harap ianya sangat-sangat membantu kamulah semasa di rumah, okey. Jadi untuk tajuk hari ini kita nak masuk pada akhir pembelajaran sepatutnya kita akan dapat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, melukis sistem fungsi dan seterusnya kita dapat membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okay, nampak macam susah, tapi bila belajar sebenarnya seronok sebenarnya sebab benda yang ada di sekitar kita saja kita nak kaji. Okey, seterusnya inilah antara subtopik yang kita akan belajar dan kemudian cikgu akan beri latihan. Okey, untuk motivasi hari ini cikgu harap semua anak-anak murid cikgu bermotivasi, berdedikasi dan sebagainya. Okay, if you cannot do great things, do small things in a great way. Maksudnya kalau kita tak boleh nak melakukan sesuatu yang hebat, kita lakukan sesuatu yang kecil tu tapi dalam cara yang hebat ataupun jalan yang lebih baik lah. Okey, jadi terusnya hari ni cikgu nak masuk 1.2 lah. Minggu lepas kita dah belajar tentang 1.1 apa itu masalah, masalah ada berapa jenis tapi ini lebih fokus kepada masalah invensi, okey. Masalah yang ada kesan sampingan setelah diselesaikan masalah tersebut, ada masalah baru yang berlaku. Jadi yang ini ialah analisis fungsi bagi masalah invensi. Okey, tengok kaedah analisis atau alat untuk menghasilkan model sistem teknikal dari segi pembawa fungsi, objek fungsi dan fungsi komponen sistem. Okey, kenapa? Model fungsi yang dihasilkan dari sistem teknikal ni membantu kita memahami, mengekstrak, memvisualisasikan dan mengkategorikan hubungan antara dalam fungsi, menilai fungsi dan mengenal pasti masalah. Jadi bila kita dah cerai-ceraikan dia dalam model fungsi, kita akan dapat tahulah kat mana komponen kita yang bermasalah. Okey, seterusnya ni kita nak masuk 1.2.1, kita nak membuat hubung kait antara produk dengan objek. Okey, produk, komponen dan objek. Ini dalam satu produk kita akan ada 3 benda lah. Produk yang ini ialah satu sistem teknikal yang merupakan objek inovasi. Okey, produk ni terdiri daripada gabungan komponen dan berfungsi membentuk sebuah sistem. Okey, apa yang dikatakan dengan komponen pula? Tadi produk, sekarang komponen pula. Komponen pula ialah objek material yang merupakan sebahagian daripada sistem teknikal atau super sistem. Jadi komponen ni dia kecil-kecil, dia membina, bila kita cantumkan dia membina sesuatu produk. Objek pula, objek material yang nilai sifat tertentu diubah kerana melaksanakan fungsi yang disasarkan pada subjek. Okey, objek ni ialah penerima kesan daripada produk. Okey, komponen ni ialah objek atau material ataupun bahan yang dicantumkan menjadi produk. Okey, objek pula dia menerima kesan daripada produk tadi. Okey, terusnya kita pergi kepada hubung kait antara produk dan juga objek. Okey, kita tengok. Produk dia menjalankan fungsi dan membawa fungsi. Okey, fungsi pula dia punya tindakan dia fungsi pergi ke objek. Objek ini ialah parameter yang berubah atau dipelihara disebabkan tindakan fungsi yang dijalankan. Okay, contoh yang kat sini lebih faham lah. Produk, fungsi, objek. Contoh kita ada meja. Okay, meja fungsi dia memegang. Memegang apa? Buku. Okay, kereta fungsi dia apa? Mengangkut. Mengangkut apa? Manusia. Okay, lagi lain produk. Cermin mata. Okay, fungsi dia membias. Membias apa? Membias cahaya. Objek dia cahaya.
Okey, kemudian kita ada produk yang seterusnya iaitu pen. Fungsi dia memegang. Memegang apa? Memegang dakwat lah untuk kita menulis. Dan ada lagi pelbagai lagi produk-produk lain dan juga fungsi dia seterusnya ada objek dia. Okey, contoh yang macam katil. Katil fungsi dia memegang, objek dia ialah manusia. Itu contoh Okay, seterusnya, ini contoh yang kita nampak lah, cikgu bagi secara gambaran. Kicauan memegang air. Okay, kertas menampakkan dakwat. Itu contoh dia. Seterusnya kita ada mop, menyerap air. Okay, lepas tu kita ada, ni apa ni? Ini liquid paper menutup kesalahan. Okay, jadi ini dia punya produk, ini dia punya fungsi dan ini ialah dia punya objek. Okey, seterusnya 1.2.2 kita nak melukis sistem fungsi. Okey, komponen ialah bahagian-bahagian kecil. Ini yang penting ni. Bahagian-bahagian kecil yang berfungsi untuk menyokong satu produk. Okey. Dia bahagian-bahagian kecil. Nanti kita tengok apa macam mana yang kita namakan dia, nak namakan dia sebagai komponen tu. Okey, kesemua komponen digambarkan menggunakan sistem fungsi. Okey, melukis sistem fungsi memberi gambaran jelas hubungan antara setiap komponen dan fungsinya. Contohlah dalam satu produk kita, contoh meja. Ada komponen dia yang kita tak perlu pun, jadi kita boleh buang komponen tersebut supaya dia dapat mengurangkan kos, mengurangkan kerja buat kita. Dan macam-macam lagi lah. Contoh, kalau komponen dia tak lengkap, pun kita boleh menambah baik komponen dia supaya jadi lebih baik. Okey, fungsi, komponen, analisis komponen dan fungsi. Lepas tu kita akan buat lukis model. Okey, contoh produk kita yang ini ialah meja. Cikgu nak tunjuk. Jadi kita ada kita punya komponen-komponen untuk membentuk meja. Meja ini produk. Okey. Yang ini yang kecil-kecil ni kita panggil dia komponen. Komponen ini yang akan membentuk menjadi sebuah meja. Okey, komponen dia kita ada skru, kita ada muka meja, kita ada kaki meja dan kita ada lantai lah. Lantai ni support sistem dia lah. Okey, jadi jadual, mula-mula kita nak belajar cara nak buat jadual sistem fungsi. Okay, ini selalu ditanya dalam periksa, soalan famous dalam periksa. Awak tahu mesti confirm wajib masuk yang ni. Okey, produk. Okey, kita tengok kat sini. Produk, kita ada apa? Meja. Okey, tulis meja kat sini. Fungsi, apa fungsi meja ni? Fungsi produk ni, bukan fungsi komponen Fungsi produk ni. Okey, memegang. Okey, memegang apa? Kita boleh letak apa atas meja ni? Objek buku. Okey, itu contoh jadual sistem fungsi. Okey, seterusnya kita ada jadual komponen-komponen sebuah meja dan fungsinya. Okey, kita tengok muka meja, fungsi dia memegang, sepatutnya kita mula daripada bawah, bukan daripada atas, daripada bawah. Okey, lantai memegang kaki meja. Okey, ingat mula daripada bawah dulu. Lantai kita nak pegang. Okey, lantai memegang kaki meja. Okey, lepas tu daripada kaki meja memegang muka meja. Okey, muka meja dia akan memegang buku. Sini ada buku lah. Okey, buku. Okey, di antara muka meja dan kaki meja kita ada dekat sini skru. Skru ini yang akan memegang antara kaki meja dan muka meja. Dekat sini kaki meja dan muka meja. Jadi inilah dia. Contoh dia. Okey, muka meja, lantai memegang kaki meja. Skru memegang kaki meja dan muka meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Okey, boleh boleh faham Kalau tak boleh faham, boleh ulang balik apa yang cikgu cakap pada awal tadi lah. Okey, next kita pergi ke lukisan model fungsi bagi meja tadi. Okey, tengok lantai. Sebab tu cikgu suruh mula pada lantai tadi tu. Sebab senang kita nak buat lukisan model fungsi ni tadi Okey, tengok yang pertama. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku.
Okey, lepas tu antara kaki meja dengan muka meja dipegang oleh skru. Ini ialah lukisan model fungsi. Bukan cikgu suruh lukis balik meja tu, tak. Bila diminta lukisan model fungsi, inilah jawapan yang sepatutnya awak tulis. Okey. Next, ini garisan interaksi. Yang ini kalau kita nak menggambarkan model fungsi tadi lah. Okey, tengok yang pertama kita ada simbol yang normal lah. Nampak garis dia biasa saja, jadi maksud dia normal. Maknanya dia tak ada masalah. Dia okey, dia boleh diteruskan. Okay, yang kedua kita ada simbol, nampak tak garis putih-putih ni? Yang ini berguna tetapi tidak mencukupi. Sebab tu dia putus-putus tak sampai. Dia berguna tapi tak sampai. Okay, yang ketiga, yang tebal sikit. Beza dengan normal tadi, dia tebal sikit. Ini berguna tetapi berlebihan. Over. Sebab tu dia tebal. Okey, yang keempat, nampak tak ada kedut-kedut ni macam nak marah. Macam nak buat punya dahi, macam nak marah. Yang ni bermaksud bermasalah. Okey, garisan interaksi ni kita guna dia di sini. Kat sinilah kita nak buat garisan interaksi dia. Ni nampak. Kalau macam ni, normal kan? Kalau macam ni, apa dia? Boleh jawab tak? Tidak berguna tetapi tidak mencukupi. Kalau macam ni, bermasalah. Okay? Kalau tebal lagi, contoh cikgu buat tebal lagi garisan dia. Tebal lagi. Sekejap Saya tukar, buat tebal sikit. Itu maksud dia apa? Macam ni over, maksud dia lebih, terlebih. Jadi mungkin kita kena kurangkan. Kalau macam ni muka meja memegang buku, terlebih dekat sini. Apa yang terlebih? Mungkin masalah dekat muka meja ni lah. Muka meja tu mungkin terlalu berat ke, muka meja tu terlalu licin ke. Itu terlalu ayat dia. Terlebih. Okey. Next. Okay, ini analisis kita nak buat ni. Berantai, punca dan kesan. Okey, kita nak analisis lah. Okey, jenis dan contoh masalah. Okey, kita ada jenis-jenis halangan. Okey, ada halangan secara semula jadi, sains dan fizikal, sifat asas objek. Okey, contoh kita tengok dekat sini Okey, meja tidak stabil. Tadi kan yang kita tengok gambar yang cikgu tunjuk slide sebelum ni, ada garisan kedut tu kan. Maknanya dia bermasalah, okey. Jadi kenapa? Ni dia punya analisis dia. Kita nak baiki dia tu, sebelum kita nak baiki, kita kena analisis supaya dapat baiki apa yang terkesan saja. Kita bukan nak baiki whole meja tersebut kan. Mungkin tak semua meja tu bermasalah. Mungkin ada komponen-komponen dia saja yang bermasalah. Okey. Tengok yang pertama. Kenapa meja tu tak stabil? Okey, muka meja tak stabil. Kenapa? Mungkin skru longgar. Okay, kaki meja tak stabil. Kenapa? Okey, mungkin skru kaki meja pun longgar. Okey, jadi kenapa skru meja dengan skru ni longgar? Mungkin skru berkarat. Okey, kenapa? Mungkin ada unsur-unsur daripada semula jadi. Okey, halangan secara semula jadi. Kelembapan. Kelembapan kan dia boleh mengakibatkan skru lah. Jadi mungkin kita kena dalam masalah ni, kita mungkin boleh tukar skru saja. Okey, skru dia kepada skru yang tidak berkarat ataupun skru yang daripada bahan material yang bukan daripada besi. Okey, untuk menghalang daripada berkarat itulah. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu akan dapat buat latihan yang cikgu ada sediakan dalam bentuk PDF ataupun bentuk bergambar untuk memudahkan kamu membuat latihan. Jadi kalau ada sebarang masalah, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey, boleh hantar kerja kamu melalui apa-apa aplikasi yang kamu senang lah. Contoh latihan yang cikgu bagi kita tengok yang pertama. Cikgu nak awak lukiskan simbol garisan. Yang tadi itulah berguna, bermasalah, berguna tapi berlebihan, berguna tapi tak mencukupi. Okey, yang soalan yang kedua pula cikgu nak awak lengkapkan. Produk dia, fungsi dia, objek. Okey. Ini pun samalah. Ini apa ni? Ini mop. Ini cawan. Ini akuarium Okey, yang soalan yang ketiga pula
Cikgu ada bagi kursi. Cikgu nak awak tuliskan hubung kait dia antara produk, fungsi, objek. Produk dia apa? Apa nama produk dia ni? Okey, fungsi dia dan objek. Okey, berdasarkan yang ini tadi, awak boleh buat komponen-komponen dia. Ceraikan komponen yang ada. Sini mungkin ada satu lagi yang cikgu tertinggal. Ada skru kat situ. Skru. Tertinggal satu skru. Okey, berdasarkan A dan B, bina model fungsi bagi kerusi tersebut. Okey. Cikgu ucapkan terima kasih Tania yang dah tengok video cikgu sampai akhirnya. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.